أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Fadil Tuan Imam, yang bahagia Tuan Nazir Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat. Malam ni kita masuk tanggal 20 hari bulan Zulhijjah 1444 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala agar terus diberikan kekuatan, semangat yang tinggi dan motivasi untuk terus melakukan segala amal soleh sebagai bekal kita apabila nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sebelum kita mulakan dan sambung pengajian yang lalu, ada soalan yang sampai di atas meja. InsyaAllah saya akan respon. Yang pertama, soalan berbunyi nak tanya, boleh ke seseorang itu berzikir dengan tasbih ketika khutbah Jumaat? Bersolawat sambil guna tasbih, adakah termasuk golongan yang lagha? Adakah solawat diterima jika tergolong dalam golongan yang lagha? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khutbah Jumaat yang lepas kita bicarakan tentang sahkah khutbahku dan kita masukkan perkara-perkara penting berkaitan dengan hukum hakam ketika Jumaat. Salah satu yang kita ketengahkan adalah berkaitan larangan untuk kita tidak menumpukan perhatian kepada khutbah. Antaranya hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim berkaitan dengan seseorang yang menegur orang lain yang sedang bercakap dengan menyebut kepadanya ansit, diam. Nabi kata, seseorang yang berkata kepada saudaranya li sahibihi ansit wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad laghawta, maka orang ini telah lagha ataupun sia-sia fadilat Jumaatnya. Hadis yang kedua yang kita ketengahkan juga adalah berkaitan dengan teguran Nabi SAW yang menyebut wa man massal hasa faqad lagha, siapa yang bermain anak batu maka dia juga telah melakukan sesuatu yang lagha, iaitu sia-sia. Dikaitkan dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila dikumandangkan azan pada hari Jumaat, maka segeralah mengingat Allah, dengan maksud terus dengar khutbah dan tumpukan perhatian kepada khutbah Jumaat, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ayat Al-Quran menyebut tinggalkan jual beli, tetapi yang dimaksudkan daripadanya adalah
semua perkara yang melalaikan daripada memberi tumpuan kepada mendengar khutbah. Sebab itu para ulama menyatakan ketika khutbah Jumaat kita berzikir, kita menggunakan biji tasbih, kita bermain apa sahaja perkara yang menyebabkan kita tidak menumpukan kepada khutbah Jumaat, maka ia dianggap sebagai laghah dan sia-sia. Adapun dia dapat pahala satu perkara yang lain, pahala bersolawat, begitu juga dengan pahala berzikir, tetapi perbuatannya itu adalah haram dan bercanggah dengan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Para ulama membahaskan lagi dan membicarakan apakah hukumnya seseorang yang menyebut nama Nabi SAW dengan perkataan sallallahu alaihi wasallam. Khatib menyebut nama Nabi Muhammad dan kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat daripada At-Tirmizi menyebut tentang 3 golongan yang mendapat kerugian dan kehinaan. Salah satunya adalah raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Kehinaan raghima anfun ini maksudnya adalah hidung tersembam ke bumi. Hidung tersembam ke bumi tidak berlaku hidung itu sahaja, melainkan mukanya sekali akan tersembam ke bumi. Ini adalah kinayah anidzul. Ia adalah satu bentuk peribahasa yang menunjukkan kepada kehinaan. Maka Nabi sebut hina bagi seseorang yang apabila disebutkan namaku tetapi tidak menyebut sallallahu alaihi wasallam, tidak bersolawat. Maka para ulama mengecualikan apabila khutbah khatib menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para jemaah disunatkan untuk menyebut sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini tidak bertembung dan bercanggah dengan yang disebutkan tadi? Jangan bercakap walaupun kepada saudaranya ansit, diam. Jawapannya tidak bertembung, kerana yang dilarang daripada perkataan diam, yang dilarang daripada bermain batu kerikil sebagaimana dalam hadis adalah kerana tidak menumpukan perhatian kepada khutbah. Sedangkan orang yang boleh menyebut sallallahu alaihi wasallam ketika khatib menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahawa jemaah itu memang sedang bagi penumpuan kepada khutbah. Tidak mungkin orang yang tidak bagi penumpuan boleh menyebut sallallahu alaihi wasallam ketika khatib menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang kedua, mohon pencerahan bilakah masa untuk solat sunat isyraq? Boleh ke waktu syuruk itu terus solat? Sebab ada yang kata kena tambah 12 minit selepas waktu syuruk baru boleh solat. Dan betul ke pahalanya seperti pergi haji dan umrah? Ada hadis di dalam Musnad Imam Ahmad bahawa Nabi SAW bersabda, man shallal ghadata fil jamaah, siapa yang solat subuh berjamaah, maknanya solat subuh di masjid, solat subuh di rumah Allah Subhanahu wa taala, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurunallah, dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'asy syams, sehinggalah terbit matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian solat 2 rakaat, kanat lahu kahajjatin wa umratin tammatin tammah. Nabi kata, siapa yang solat berjemaah di masjid kemudian duduk sebentar mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir sehinggalah terbit matahari. Selepas terbit matahari kemudian dia solat 2 rakaat, maka baginya pahala dan fadilat seperti mengerjakan haji dan juga umrah sempurna dan sempurna. Ini
teks ataupun matan hadis tidak menyebut mesti di Masjidil Haram, tidak sebut mesti di Masjid An-Nabawi, tetapi terbuka di mana-mana sahaja masjid di atas muka bumi ini. Siapa yang lakukan demikian, ya, betul mendapat fadilat seperti fadilat haji dan umrah dengan sempurna, dan Nabi ulang 3 kali. Adapun solat sunat isyraq, di dalam mazhab Asy-Syafi'i, solat sunat isyraq yang disebutkan tadi thumma shalla rak'atain, ini perlu tunggu lebih kurang 15 minit selepas daripada terbit matahari. Kerana apa? Kerana ketika matahari terbit itu dipanggil al-qarn, iaitu tanduk yang dikaitkan juga dengan syaitan, maka kena ditunggu seketika lebih kurang 10 minit ataupun 15 minit. Sebahagian para ulama mazhab Asy-Syafi'i menyebut solat sunat ketika terbitnya matahari itu, matahari terbit dipanggil syuruq, maka solat sunat itu dipanggil solat sunat al-isyraq. Sebahagian daripada para ulama mazhab Asy-Syafi'i menyebut solat sunat isyraq itu adalah awal solat sunat duha, perkara yang sama dengan solat duha, tetapi solat duha di awal waktu. Tetapi menurut pendapat Ibn Hajar Al-Haytami menyebut bahawa solat sunat isyraq itu berbeza dengan solat sunat duha. Jadi kita pula di negeri Selangor yang telah diselaraskan dengan JAKIM, solat sunat duha dibolehkan untuk kita lakukan paling awal adalah selepas 25 minit daripada terbit matahari. Kiraan sebelum ini 28 minit dan di radio masih menyebut 28 minit kiraannya, tetapi terbaru Jawatan Kuasa Falak, JAKIM dan juga negeri-negeri telah bersetuju bahawa kiraan terbaru adalah 25 minit selepas daripada terbit matahari. Itu adalah solat sunat duha. Wallahu a'lam. Yang ketiga, mohon pencerahan makmum yang masbuk. Bilakah masanya untuk naik tambah rakaat berikutnya? Adakah selepas imam bagi salam yang pertama atau selepas salam yang kedua? Sebab saya lihat apabila saya bagi salam yang kedua, nampak ada makmum yang di belakang dah siap berdiri tambah rakaat, mana yang afdalnya? Dalam kitab Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi menyebut berkaitan dengan solat, iaitu secara berjamaah ataupun al-iqtida. Lafaz yang disebutkan sama ada kita masbuk ataupun sama ada kita nak bagi salam habis sama dengan imam, maka dinyatakan perkataannya adalah ba'da taslimatain, iaitu selepas daripada 2 salam imam. Jadi kena habis imam 2 salam, itu yang lebih afdal. Tetapi tidak mengapa selepas daripada imam bagi salam yang pertama. Kerana apa? Dari segi konsep di antara rukun dan juga perkara sunat, maka yang rukun adalah salam yang pertama. Salam yang kedua itu adalah sunat, maka tidak mengapa kalau sekiranya selepas salam pertama pun sudah maknanya kita bangun. Tetapi yang afdal ba'da at-taslimatain, selepas daripada 2 salam. Wallahu a'lam. Kita sambung pengajian kita yang lepas. Yang lepas ni bukan lepas betul ni, ini lepas. Tarikh yang saya catatkan yang terakhir adalah 11 hari bulan 2. 11 hari bulan 2. Bulan 3 kita berbicara tentang fik puasa. Bulan 4 kita puasa. Bulan 5 raya. Bulan 6 fik korban. Bulan 7 sekarang ni lah. Jadi yang terakhir pada 11 hari bulan 2 kita berhenti pada dosa besar yang ke-57. Al-kabiratu as-sabi'atu wal khamsun. Dosa besar yang ke-57. Sebahagiannya telah kita baca, tetapi oleh kerana dah lama 4 bulan 5 bulan, kita ulang sikit lah yang depan tu supaya kita ingat dengan tajuk yang kita bicarakan. Dosa besar yang ke-57, sabbu
akabirus sahabah, iaitu mencerca para sahabat yang utama atau para sahabat yang besar. Kibar as-sahabah, sahabat-sahabat Nabi yang kanan, yang utama, radhiyallahu anhum ajma'in. Maknanya mencerca, menghina, mengutuk para sahabat Nabi SAW itu dikira sebagai dosa besar mengikut kepada Imam Az-Zahabi dalam kitab ini. Hadis-hadis Nabi SAW dikongsikan. Yang pertama, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal qal, Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi untukku wali. Wali di sini merujuk kepada para sahabat Nabi khususnya, termasuk orang-orang yang soleh. Sebahagian ulama menyebut adalah wakil ataupun governor yang Nabi SAW lantik. Tidak ada governor dan wakil yang dilantik oleh Nabi SAW, melainkan mereka adalah para sahabat. Faqad adhantuhu bil harbi, maka aku telah mengizinkannya untuk berperang. Maknanya siapa yang menyakiti, siapa yang memusuhi para sahabat Nabi dan para walinya, maka Nabi izinkan untuk berperang. Ini kebenaran daripada Nabi SAW, menunjukkan ia suatu yang sangat besar, ia suatu yang serius. Hadis yang kedua, waqala an-nabi SAW, hadis ini muttafaqun alaih, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencerca, mengutuk para sahabatku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencerca sahabat-sahabatku, sesungguhnya demi jiwa ataupun nyawa Muhammad SAW yang berada pada genggamannya. Ini adalah lafaz sumpah yang Nabi menyebut, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwaku berada pada genggamannya, iaitu pada kuasa Allah Ta'ala. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, kalaulah salah seorang daripada kalian menginfakkan hartanya, berderma, sedekah, walaupun sebesar gunung Uhud, dan yang disedekahkan itu pula adalah emas. Kalau salah seorang daripada kalian sedekahkan dan infakkan emas sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan dan puan sekalian, cerita gunung Uhud ini adalah banyak dalam hadis Nabi SAW, menunjukkan bahawa ia suatu yang besar. Beberapa contoh dalam hadis yang lain tetapi disebut dengan perkataan yang lain, tidak menggunakan perkataan Uhud. Antaranya adalah berkaitan dengan solat janazah. Siapa yang solat janazah, join solat janazah, maka akan mendapat fadilat sebesar gunung Uhud. Ini disebut. Begitu juga dengan siapa yang sampai ikut jenazah ke kubur, tunggu sehingga disemandikan, dapat satu ataupun fadilat sebesar gunung Uhud yang lain. Itu antara yang boleh kita jumpa dalam hadis Nabi SAW. Sekarang Nabi kata, kalaulah salah seorang daripada kalian derma emas yang dia ada sebesar gunung Uhud sekalipun, nescaya tidak akan menyamai secupak daripada apa yang telah dibelanjakan oleh para sahabat Nabi, wala nasifah, dan separuh pun tak akan sampai. Jadi kalau cupak ini kalau nak dikaitkan dengan gantang, sa', satu sa' bersamaan dengan 4 cupak. Jadi satu sa' yang kita kata zakat fitrah RM7 itu, satu cupak mud itu adalah bersamaan dengan 1/4 daripadanya. Jadi 1/4 daripada segantang pun tidak akan boleh sama. Sebesar gunung Uhud
emas yang dibelanjakan dan diinfakkan oleh kita pada zaman ini selepas generasi sahabat tidak akan menyamai satu cupak ataupun separuh daripada secupak. Ini menunjukkan kelebihan para sahabat di sisi agama Islam yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Kenapa? Kerana para sahabat ini adalah generasi awal, berhadapan dengan sukar, berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan pelbagai kesakitan yang kita ini pula selepas daripadanya dalam keadaan agama Islam sudah sempurna, agama Islam ini sudah lengkap, kemudian kesakitannya tidak sebagaimana kesakitan yang dialami oleh generasi awal sahabat Nabi SAW. Sebab itu jangan sesekali kutuk dan cerca para sahabat Nabi SAW. Seterusnya, hadis yang berikutnya adalah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Umiru bil istighfar li ashabi Muhammadin. Mereka itu diperintahkan untuk mohon keampunan daripada Allah untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbuhum, tetapi sebaliknya mereka pula tidak lakukan yang disuruh, sebaliknya mereka mencerca para sahabat Nabi SAW. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa ada dalam kalangan manusia yang melakukan lain daripada yang disuruh. Yang disuruh adalah mohon keampunan daripada Allah Ta'ala untuk generasi sahabat. Kerana generasi sahabat ini manusia biasa, cuma kelebihannya berbeza dengan kita. Mereka juga melakukan kesilapan dan kesalahan, tetapi mereka ini generasi awal. Maka atas dasar itu manusia biasa, tetapi levelnya adalah para sahabat. Nabi suruh kepada kita untuk istighfar, iaitu mohon kepada Allah untuk para sahabat. Tetapi sebahagian daripada manusia lakukan yang lain daripada yang disuruh, iaitu mereka mencerca dan mencela para sahabat. Ini adalah dilarang. Seterusnya, yang ketiga, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah. Siapa yang mengutuk, mencerca para sahabatku, maka ke atasnya fa'alaihi menunjukkan dia dapat ancaman ataupun dia dapat balasan buruk. Fa'alaihi la'natullah, maka ke atasnya itu adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Bila mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka jauhlah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat laknat daripada Allah Taala, ini menunjukkan perkara itu adalah perkara yang dilarang dan diharamkan. Seterusnya, Sayyidina Ali meriwayatkan, walladhi falaqal habbah wa bara'an nasamah innahu la'ahdun nabiyyil ummi ilai alla yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiqun. Sayyidina Ali berkata, demi yang Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dan melontarkan, iaitulah kasih sayang. Begitu juga yang memberikan kebaikan kepada manusia. Sesungguhnya ada perjanjian, innahu la'ahdun nabi al-ummi ilayya. Nabi telah berjanji kepadaku. An-nabi al-ummi merujuk kepada Nabi SAW, ilayya, iaitu kepada Sayyidina Ali yang meriwayatkan hadis ini. Sesungguhnya tidak ada seorang yang mengasihiku melainkan dia adalah seorang mukmin, dan tidak ada seseorang yang membenciku melainkan dia adalah seorang munafik. Maknanya siapa yang mengasihi Sayyidina Ali, maka itu adalah orang mukmin. Siapa yang membenci Sayyidina Ali, itu adalah seorang munafik. Cuma para ulama menyebut, kalaulah Sayyidina Ali itu dikatakan begitu sebagaimana yang diriwayatkan, maka lebih utama
para sahabat yang lain. Seumpama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka tidak ada yang mengasihi mereka generasi sahabat melainkan orang itu beriman. Kasih kepada para sahabat dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membenci para sahabat dikaitkan dengan sifat munafik ataupun an-nifaq. Ini yang disebut oleh pengarang, fa idza kana hadza qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi aliyin, kalaulah ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Ali, fas-siddiqu bil aula wal ahra, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu lebih utama dan lebih layak lagi. Kalau Sayyidina Ali, yang maknanya kalau dari sudut susunan Khulafa Ar-Rashidin keempat. Kalau Sayyidina Ali nak dirujuk kepada mana lebih afdal dengan Sayyidina Abu Bakar, maka para ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa yang paling afdal dalam kalangan para sahabat Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar temankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, sehingga disebut di dalam Al-Quran, illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalaulah kalian semua tidak menolong Nabi SAW, maka Allah Ta'ala telah menolongnya. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnain, ketika dikeluarkan Nabi SAW berdua. Orang-orang kafir keluarkan Nabi, halau Nabi daripada kota Mekah berdua. Nabi SAW seorang lagi siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Thaniyatnain, dua orang itu merujuk kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Al-Quran menyebut idhuma fil ghar, ketika kedua-duanya di dalam gua. Siapa? Sayyidina Abu Bakar juga bersama dengan Nabi SAW, sudah pasti. Maknanya Sayyidina Abu Bakar disebut lagi kali ini, walaupun namanya tidak disebut secara direct, tetapi difahami dan tafsiran para ulama menyebut itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian idh yaqulu li sahibihi la tahzan, iaitu ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, janganlah anda bersedih. Idh yaqulu li sahibihi, siapakah sahabat Nabi kat sini? Sayyidina Abu Bakar. Ini satu. Yang kedua, para ulama juga ambil afdalnya Sayyidina Abu Bakar itu adalah ketika hadis yang Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar menjadi imam ketika Nabi sakit solat subuh. Muru Aba Bakrin as-salat ma'an nas, suruh Sayyidina Abu Bakar solat mengimami manusia yang lain. Jadi pada waktu itu ada saja sahabat-sahabat Nabi yang lain, tetapi Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar. Maka ini menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar adalah yang paling afdal dalam kalangan sahabat selepas daripada Nabi SAW. Kalaulah Sayyidina Abu Bakar lebih afdal, kali ini kita mendengar riwayat bahawa Sayyidina Ali mengatakan bahawa Nabi SAW mengatakan tiadalah yang mengasihi Sayyidina Ali melainkan dia seorang mukmin, dan tiadalah yang membenci Sayyidina Ali melainkan dia seorang munafik. Maka mimbabi aula, maka lebih utama lagi ia juga merujuk kepada para sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga seterusnya. Min bab aula, ini dipanggil dari sudut keutamaan. Li'annahu afdalul khalqi ba'dan nabi. Imam Az-Zahabi seterusnya menyebut li'annahu ay li'anna as-siddiqah, kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah afdalul khalqi ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah makhluk yang paling afdal selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wa madhhabu Umar wa Ali radhiyallahu anhuma anna man faddala ala siddiqi ahadan fa innahu yujladu haddal muftari. Dan mazhabnya Sayyidina Umar
Begitu juga dengan mazhabnya Sayyidina Ali. Mazhab kat sini bukan mazhab fiqh, tetapi pegangan yang ada pada Sayyidina Umar, polisinya. Begitu juga dengan yang dipegang polisi dan prinsip pada Sayyidina Ali itu adalah siapa yang melebihkan seseorang yang lain ke atas Sayyidina Abu Bakar, siapa yang mengafdalkan orang lain selain daripada Sayyidina Abu Bakar, maka orang ini akan disebat ataupun dirotan dengan sebatan orang yang menipu. Maknanya dihukumkan akan kena sebat, iaitu sebat orang yang menipu. Dalam kategori maknanya hudud ataupun ta'zir, orang yang menipu boleh dikenakan sebatan. Ini yang dimaksudkan. Jadi Sayyidina Umar, kalau ada orang kata bahawa si fulan lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar, memang akan kena sebat. Begitu juga dengan Sayyidina Ali. Jadi maknanya Sayyidina Ali sendiri mengakui afdalnya Sayyidina Abu Bakar adalah selepas daripada Nabi SAW. Kemudian pengarang mendatangkan beberapa riwayat berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Diriwayatkan oleh Syu'bah daripada Husain, daripada Abdul Rahman ibn Abi Layla, annal Jarudah ibn Mu'alla al-Abdi qal, dia berkata, Abu Bakar khairun min Umar. Sayyidina Abu Bakar itu adalah lebih baik daripada Sayyidina Umar. Faqala akhar, kemudian ada seorang yang lain pula berkata, Umar khairun min Abi Bakar. Sayyidina Umar itu lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar. Perkataan itu yang mengatakan Sayyidina Umar lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar telah sampai kepada Umar. Fabalagha dzalika Umar fadarabahu biddirrati hatta syaghara birijlaihi. Bila perkara itu sampai kepada Sayyidina Umar, maka orang yang menyebut bahawa Umar lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengar, dipanggil orang itu, lalu dirotan ataupun disebat dengan riwayat menyebut biddirrah. Dirrah ini kalau kita rujuk dalam catatan sejarah, masyhur bahawa ia adalah rotan yang dipunyai oleh Sayyidina Umar. Banyak catatan menyebut bahawa sebut dirrah, iaitu rotan Sayyidina Umar ini lebih ditakuti daripada pedang-pedang. Maknanya orang kalau dengar perkataan dirrah ini dikaitkan dengan Sayyidina Umar, memang semua orang takut. Jadi riwayat menyatakan bahawa Sayyidina Umar sebat. Orang yang mengatakan bahawa Sayyidina Umar lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar dengan dirrahnya, dalam keadaan sehingga Sayyidina Umar mengangkat kakinya ketika menyebat. Ini menunjukkan seriusnya perkara itu dan seriusnya Sayyidina Umar melaksanakan sebatan itu. Waqal, kemudian Sayyidina Umar pun berkata, Inna Aba Bakrin sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat kepada Rasulullah. Satu maksud. Maksud yang kedua, teman kepada Rasulullah ketika hijrah. Wa kana akhyaran nas fi kadza wa kadza, dan dia adalah sebaik-baik manusia dalam perkara ini dan perkara ini. Man qala ghaira dzalik, dan siapa yang menyebut selain daripada itu, wajaba alaihi haddul muftari, wajib ke atasnya mendapat sebatan, iaitu sebat kerana berdusta. Seterusnya riwayat daripada Hajjaj ibn Dinar an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamah qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul. Riwayat ini mengatakan bahawa aku mendengar Sayyidina Ali berkata, balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar. Telah sampai kepadaku bahawa ada satu kaum ataupun sekumpulan manusia yang melebihkan aku ke atas Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Man qala syai'an min hadha fahuwa muftarin. Siapa yang menyebut sesuatu yang seperti ini, maka dia adalah seorang pendusta
alaihi ma'alal muftari, maka ke atasnya layak untuk mendapat iaitu hukuman orang yang berdusta. Jadi riwayat daripada Sayyidina Ali sendiri maknanya menafikan dia lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Bahkan dalam riwayat ini mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu lebih afdal daripadanya. Seterusnya daripada Abi Ubaidah Ibn Hakam, daripada Al-Hakam bin Jahl, anna Aliyan radhiyallahu anhu qala la uta bi rajulin faddalani ala Abi Bakrin wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Tidak didatangkan seseorang yang dikatakan ia lebih afdal, faddalani ala Abi Bakrin, dia itu lebih afdal, mengatakan bahawa lebih afdal, ataupun dia mengatakan aku lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar dan lebih afdal daripada Sayyidina Umar, melainkan orang itu akan aku rotan, akan aku sebat dengan sebatan yang akan dikenakan kepada seorang yang pendusta. Jadi serius, banyak riwayat yang dikaitkan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akan sebat orang yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar ataupun dia lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar juga riwayatnya akan rotan dan sebat orang yang mengatakan dia lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi tidak boleh sampai ke peringkat itu. Bukan sahaja mengutuk dan mencerca dilarang, tetapi mengatakan orang lain lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar juga adalah satu bentuk pendustaan. Seterusnya pengarang berkata, ditutup tajuk ini ataupun dosa besar yang ketiga, yang ke-57 ini, fa'aqul, dan aku ingin mengatakan, man qala li Abi Bakrin wa dunahu ya kafir faqad ba'al qailu bil kufri huna qat'an. Siapa yang mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar ataupun selepasnya, maknanya orang yang selepas daripada Sayyidina Abu Bakar dalam kalangan para sahabat, dipanggil sebagai kafir, sampai peringkat itu. Kerana ada riwayat yang menyebut bahawa Nabi bersabda, siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, Nabi larang, maka ia akan balik kepada orang yang berkata. Maka pengarang mengatakan, kalaulah ada orang yang berkata kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa Sayyidina Abu Bakar itu kafir, maka orang yang berkata itu sebenarnya sedang kufur secara pasti. Orang itu sedang kufur secara pasti, bukan Sayyidina Abu Bakar, tetapi orang yang berkata demikian. Lianna Allah Ta'ala qad radiya 'anis sabiqinal awwalin, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meredai orang-orang yang awal, generasi awal, sebagaimana firman-Nya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, orang-orang yang awal, as-sabiqunal awwalun, daripada siapa? Minal muhajirin wal ansar, dalam kalangan orang-orang muhajirin dan dalam kalangan orang-orang ansar. Sayyidina Abu Bakar muhajirin, Sayyidina Umar muhajirin, dan seterusnya. Dan orang-orang yang mengikut mereka bi ihsanin radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala meredai mereka, dan waradu'an, dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang mencerca dan mengutuk mereka, maka dia telah mengizinkan peperangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sabbal muslimin, bahkan secara umumnya siapa yang mencerca dan mengutuk
orang-orang Islam, maka orang-orang yang mengutuk dan mencerca ini dan menyakiti orang-orang Islam itu adalah termasuk daripada dosa-dosa besar. Apatah lagi yang dicerca dan dikutuk itu adalah seafdal makhluk selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincangkan pada malam ini. Saya rasa cukup sekadar tu. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.